didapati ada jamaah yang solat berjamaah mula-mula rakaat pertama sama-sama sebaris saf, masuk rakaat kedua dan seterusnya dia dah setapak ke hadapan. Kita di sebelahnya, macam mana nak buat pencerahan? Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Saf ini hak masa pertama tu boleh tahan lagi lah, masa pertama. Nah, rakaat pertama. Bila dia mula bergerak rukuk dan juga sujud, masa bangun tu dia lari. Dia lari dah, kaki tak sama dah. Maka setiap kali kita bangun daripada sujud, kita qiyam, maka kita kena samakan semula saf kita. Pastikan tumit kita sama. Pastikan sama. Bergerak sikit-sikit bagi sama balik. Aduk jadi macam ni biasanya orang tua-tua payah. Nah, hak datang mengaji pun sama. Masa mengaji dia ingat kat mana lah. Pesan banyak kali lah. Jangan lari saf. Bila kita sujud rukuk, kita bangun nanti mesti lari punya. Nah, maka apa betul lah balik. Ni dia bangun duduk gitu. Aku kan nak geram sungguh. Tak reti punya orang tua. Nabi cukup marah sah tak sama. Setiap kali nak solat Nabi pesan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah wa fi riwayatin min iqamatis salah. Betulkan saf kamu, samakan saf kamu. Kerana menyamakan saf, membetulkan saf itu termasuk daripada menyempurnakan solat, ataupun termasuk pada mendirikan solat. Mana solat kamu tidak akan sempurna kalau saf kamu tidak sama. Selepas bangun sahaja sama balik. Selepas bangun saja samakan balik saf. Jangan duduk kerah gitu. Pak Cak, faham? Duduk sebelah aku memang kena. Baik, yang kedua, AJK Badan Kebajikan atau AJK Badan Kebajikan Masjid dan lain-lain menguruskan amanah qaryah dengan aktiviti-aktiviti bagaimana bila allowance makan dan minum AJK yang bertugas dengan menggunakan wang derma atau tabung dari qaryah. Halal ke haram pencerahan. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi masjid dia ada tabung dia, yang dikawal selia oleh tokoh paling besar sekali, bendahari masjid. Maka masjid kita ada AJK. Maka terpulang pada mesyuarat AJK, kita nak bagi ataupun tidak sagu hati pada AJK yang buat kerja duk jaga rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau setuju kita nak bagi berapa? Sebulan ke macam mana berapa? Contoh lah. Baik, bila setuju dalam syarat AJK kita nak bagi contoh, bagi berapa terpulang lah. Ikut persetujuan dan kita punya dana hak ada. Bukan bagi sagu hati nama dia. Sebab kita duk jaga rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah setuju bagi, maka bagilah. Boleh kita ambil dana itu untuk bagi sagu hati pada orang-orang yang menguruskan masjid untuk menyeronokkan hatinya menjaga rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita bagi gaji, untuk bagi seronok hati dia terus berkhidmat menjaga rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya, bagi pesara penjawat awam yang telah diberi wan ganjaran gratuiti serta gantian cuti rehat semasa berpencen, adakah perlu dikeluarkan zakat pendapatan? Baik, duit tu dia dapat seketul. Dia dapat seketul duit tu. Maka duit itu kita simpan lah. Contoh kita dapat 100,000 buat contoh. 100,000 dapat. Dia punya nisab zakat lebih kurang 16,000. Jadi kita dapat tu melebihi nisab, cukup dan melebihi had nisab. Maka kita simpan. Bermula pada hari kita simpan tu, duit kita akan guna sikit-sikit lah. Pusing sampai cukup setahun. Sampai cukup setahun, duit tu baki dah banyak lah. Kalau baki melepasi 16,000 juga, keluarkan 2.5%. Contoh baki ada lagi 20,000. Setahun tu kita tak habis. Baru habis 80, ada lagi 20,000. Cadang nak menikah janda tombiang.
maka 20 tu kita kali 2.5% keluarkan zakatnya. Yang tu. Nah, okey. Bagi solat qabliyah zuhur, afdal dilakukan 4 rakaat. Adakah boleh diniatkan qabliyah 4 rakaat ini dengan satu salam? Baik, dia solat siang hari boleh buat dua jenis. Sama ada kita buat hak 4 ni buat dua-dua ataupun buat 4 tak ada masalah. Hak malam ya tak boleh. Malam kita kena solat dua saja. Nabi sebut salatul lail masna masna. Solat malam ni dua-dua, tak boleh buat 4. Nah, 2 bagi salam, 2 bagi salam, 2 bagi salam solat malam. Tak boleh buat 4. Oleh kerana itu siapa buat tarawih 4 tak sah. Tarawih 4, usolli sunnat tarawih 4 rakaatin ma'muman lillah ta'ala, tak sah. Hak malam kena dua-dua. Salatul lail masna masna. Siang hari terpulang, dua-dua boleh, 4 pun boleh, tapi afdal dua-dua. Nah, baik. Sedikit pembetulan, cincin suasa yang dipakai kebanyakan orang lelaki, bukan cincin gansa, ya suasa. Ingat Olimpik ni. Olimpik boleh gansa, suasa. Nah. Adakah jam tangan yang dipakai oleh orang lelaki juga dianggap menyerupai gelang wanita? Tidak. Cincin dan jam harus. Tapi jam mah tak boleh. Sama cincin mah tu tak boleh. Jam tak apa. Nah, dia tidak dikira seperti gelang wanita. Gelang magnet, kita cerita dulu. Gelang magnet untuk berubat. Dia pakai gelang magnet untuk berubat tu boleh ataupun tidak. Sebab jenis gelang. Nah, sebab tu orang tanya. Bila kita dah ada ilmu, kita tahu dah. Nah, yang pertama syarat dia, gelang itu tidak menyerupai gelang yang dipakai oleh wanita. Makna kalau dibentuk jam tak apa lah. Bentuk gelang tak boleh. Yang kedua, dia disahkan oleh doktor pakar Muslim yang adil. Kata boleh berubah. Gelang magnet tadi. Yang ketiga, dia tidak beriktikad. Yang kata gelang itulah yang menyembuhkan. Yang sembuhkan dia tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Gelang tadi tidak ada sebarang kuasa apa-apa. 3 ni kalau boleh pakai, boleh jaga, maka bolehlah pakai gelang magnet. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Seterusnya, sunat berpuasa hari Isnin dan Khamis. Tapi di bulan Rejab, bolehkah kita puasa hari-hari lain? Contohnya nak puasa hari Selasa ke Rabu ke Jumaat ke, tanpa sambung dengan Isnin Khamis. Terpulang pada kita. Sebab bulan Rejab dia termasuk dalam bulan-bulan haram. Ashhurul Hurum. Nah, di antara bulan-bulan yang sunat kita berpuasa ialah bulan-bulan haram. Di antara bulan-bulan haram ialah Rejab. Maka kita boleh puasa hari apa pun tak apa. Dia tidak tertakluk pada Isnin dan Khamis. Hari apa pun tak apa. Nah, Rejab. Bulan-bulan haram. Baik, seterusnya. Nur Muhammad benar atau dongeng? Sebab ada yang kata tak ada dalam hadis. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Nur Muhammad apa dia? Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu Nur Muhammad sallallahu tubna. Itu kau kasuh menyanyi. Nur Muhammad apa dia? Jadi nak terang panjang-panjang pun dia unsur dia ilmu ni masuk dalam bab akidah, tuan-tuan. Masalah Nur Muhammad ini menjadi satu perdebatan yang sangat besar dalam kalangan ulama-ulama. Sebahagiannya mengatakan tak boleh. Sebahagiannya mengatakan boleh. Nah, jadi khilaf besar, kan cik-cik ni.
maka nak selamat, al-khuruju minal khilafi aula. Keluar daripada khilaf itu adalah lebih baik. Maka kita elok tak payah sebutlah Nur Muhammad. Kita sebut Nabi Muhammad. Sebab itu Jakim sudah mengubah lirik lagu nasyid tadi ni. Nah, lirik nasyid Jakim dah ubah dah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad sallallahu lebih selamat. Nah, gitu lebih selamat. Jadi nak hurai panjang-panjang tunggu bab dia bab akidah ni tuan-tuan. Sebab di Kedah ni pun banyak ulama-ulama besar kita kata ada, kata boleh. Saya tak nak sebut nama-nama mereka. Cuma ambil global, ulama global dunia. Nah, khilaf berlaku. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak ada dan sebagainya. Jadi al-khuruj minal khilaf adalah lebih baik macam jalan diambil oleh Jakim. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Boleh tak seorang ibu bernazar kalau anak dia sembuh dari penyakit, dia akan berpuasa sunat di bulan Safar, di bulan Rejab? Baik, dia kata kalau anak dia sembuh, ada penyakit lah. Kalau anak sembuh, dia akan puasa di bulan Rejab. Cuma dia tak nyatakan berapa hari dia nak puasa. Baik, mungkin sebulan Rejab lah, mungkin lah. Sebab dia tak sebut berapa hari, maka mungkin sebulan, mungkin beberapa hari sahaja daripada bulan Rejab tersebut. Baik, nazar ni ialah kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan satu amalan sunat. Amalan wajib tak boleh nazar. Saya bernazar kalau anak saya sembuh, saya nak solat fardu 5 waktu sehari semalam, boleh tak? Nak boleh, memang wajib dah tu. Kalau anak saya sembuh daripada penyakit, saya bernazar untuk buat haji di Mekah. Mana boleh, haji wajib. Dia nak nazar dengan hak sunat. Hak maksiat tak boleh, bukan tak boleh, haram nazar. Nah, kalau anak saya sembuh, saya akan minum arak 3 botol. Haram menunaikan nazar yang haram. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, hak boleh benda-benda yang sunat. Jadi puasa di bulan Rejab tu puasa sunat. Maka dia pun bernazar untuk kalau anak dia sembuh, dia akan puasa di bulan Rejab, puasa sunat tu, maka hukum dia adalah harus. Cuma nazar ni dia sebenarnya adalah makruh sebenarnya. Tidak elok. Buka kitab Fiqh Manhaji jilid yang ketiga. Bab nazar. Dia sebenarnya nazar ni untuk orang malas ataupun yang kedekut. Dia kaya tapi kedekut nak sedekah. Sedekah sunat. Nah, sedekah sunat. Pergi masjid pun tak bawa duit. Kedekut, kaya tapi kedekut. Maka sunat bagi dia bernazar. Aku bernazar, kalau anakku sembuh, aku nak masuk tabah masjid 1000. Sunat dia. Sebab dia ni kedekut. Ataupun jenis malas. Puasa sunat tak pernah buat. Macam Haji Syarif, makan tak berhenti. Nak puasa Ramadan puasa. Sunat tak pernah buat. Maka oleh kerana kita malas puasa sunat, maka kita boleh nazar. Kalau gini-gini aku nak puasa. Boleh. Bagi kita hak biasa dah puasa sunat, hak sedekah ni biasa, tak payah duk nazar apa-apa. Kita buat tanpa nazar lebih baik. Lebih ikhlas daripada kita buat hak nazar. Sebab hak nazar ni kalau kita tak nazar, kita tak buat. Nazar berbuat, tidak ikhlas itu. Kita buat amal ibadah sunat tanpa nazar, lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau boleh elakkan nazar. Kecuali macam tadi bab sakit-sakit ni lain cerita lah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Seterusnya, jika emas dalam jam berada dalam enjin jam, dahsyat, dengan fungsi bukan hiasan, adakah dibolehkan?
Dia nak jaga tak nak bagi karat duduk dalam tu, tak nak bagi karat duduk dalam tu. Dalam jam. Maka yang tu dia harus pada syarak. Tuan-tuan. Sikit sangat dia nak jaga karat. Macam mana dengan jemaah haji yang pergi Mekah memakai gelang tangan? Bolehkah macam mana minta pencerahan? Baik, gelang tangan tabung haji buat untuk dipakai oleh kita, dia ada macam-macam tulisan situ. Dia ada tulis KT tu pada dia, KT pada dia. Tulis KT pada KT. Kapal terbang lah. Tanya KT benda KT kapal terbang. Ada nama hotel, nombor bilik, dia tujuan untuk pengenalan diri. Sebab di Mekah tu ramai. 4 juta tiap-tiap tahun. Jadi muka Melayu, muka Iban, muka nak serupa. Maka kita pakai gelang tadi sebagai tanda. Kalau dia bubuh penyakit pada penyakit pun, lemah jantung, sakit jantung contoh. Mana kalau kita jatuh tengok gelang tu, orang sakit jantung pergi hospital. Mudah cerita untuk pengenalan. Maka yang tu diharuskan masa kita buat haji. Balik Malaysia jangan ada pakai lah bodoh. Dia harus pakai sana saja untuk pengenalan diri kita tu. Balik Malaysia hang pakai berapa hari? Tak boleh. Ada faham? Pak Cak tak pakai gelang haji tu. Pakai sana aja untuk darurah pengenalan diri. Balik Malaysia darurah apa hari? Muka Pak Cak di sini, Pak Cak seorang Sekian dimaklumkan. Apakah hukumnya remaja lelaki memakai rantai tali benang dan ada kalung besi nipis warna-warni seperti fashion remaja dan ketika solat tidak ditanggalkan? Memakai rantai tak boleh. Rantai apa pun tak boleh. Sebut dah tadi. Kain, benang, getah, besi. Jika diberi pilihan mana lebih afdal, mengadakan majlis buka puasa pada 29 atau 30 Ramadan? Baik. Kalau kita diberi pilihan untuk mengadakan majlis buat di masjid ataupun di rumah mana-mana lah, majlis buka puasa 29 atau 30. Dia jawab je. Jawab. Orang lama jawab Tak tahu, jengkreng. Dia akhir 10 Ramadan ni, hari ganjil lah, lebih afdal. Nabi suruh kita mengejar hari-hari ganjil. Masa buka puasa tu dia permulaan malam. Maka yang itulah afdal. Kalau kita buat buka puasa 21, 23, 25, 27, 29, kita buat jamuan buka puasa. Kalau kena salah satu daripada hari-hari ganjil ini malam Lailatul Qadar, pahala kita lebih besar daripada hari lain. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Maka berebut nak buat jamuan buka puasa pada malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan. Buka mulai pada malam ni. Malam 21, 500. Malam 23, 700. Malam 25, 1000. Malam 26, 1,500. Malam 27, 3,000. Nak makan kambing 13 ekor. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia ada keafdalannya hari-hari ganjil di akhir Ramadan daripada 21 sampai 29. Maka kalau diberi pilihan, 29 itu lebih afdal. Adakah sah wuduk dengan mencelup anggota wuduk ke dalam bekas air yang kurang 2 qalah serta dibuka air paip ke dalam bekas tersebut? Baik, kita ada kullah, bukan qalah, kullah. Tapi kullah kita tidak mencapai kadar 2 kullah. Kecil kullah di rumah kita ni. Bolehlah kita nak celup, tapi kita celup tu kita buka pipe, dia ada pipe masuk kullah tu, kita buka ayat masuk. Bila ayat masuk, walaupun dia tak sampai 2 kullah, tapi ayat tu tak putus, kita celup boleh tak? Jawapan dia boleh. Sebab ayat tu duduk masuk. Yang tak boleh kita tutup pipe, kita celup. Sedangkan ayat tadi tak mencapai 2 kullah, celup tak boleh, tuan-tuan.
Tiga, adakah batal solat orang yang tunduk kepala untuk melihat kakinya? Kok mana? Ketika qiyam sehingga menggerakkan badannya. Adakah batal solat orang yang tunduk kepala untuk melihat kaki? Mana masa dia berdiri itulah, bukan masa rukuk. Masa berdiri tu, dia tunduk kepala untuk melihat kaki. Ketika qiyam tu, ketika berdiri sehingga menggerakkan badannya. Tunduk sampai tahap mana? Kalau tunduk sampai tahap rukuk, tak boleh kira rukuk nanti. Nah, jadi dia tunduk, sekadar tunduk, dia pergerakan dia sekali ya. Dia berhenti, kemudian dia angkat balik. Kalau dia tunduk, dia angkat pun tak apa lagi, baru dua pergerakan. Satu, dua. Nah, yang tak boleh, satu, dua, tunduk pula, tiga. Jengkreng. Pergerakan besar tak boleh 3 kali berturut-turut. Sekadar dia tunduk. Tapi hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Natan ni mana? Selesai. Seterusnya, minta pencerahan. Saya beli rumah orang Islam, tapi rumah itu tuan rumah sewa dekat orang bukan Islam. Cahaya Nur Alif. Cahaya Nur Alif siapa? Daniel. Cahaya Nur Alif siapa? Tak tahu. Terima kasih. Ustaz, cara nak sama macam mana? Terima kasih. Baik, rumah orang Melayu tapi disewakan pada orang Cahaya Nur Alif. Jadi kalau kita yakin dia memang bela anjing dan anjing dia keluar masuk ke dalam rumah tu, kalau kita tak pernah tengok dia pun kita tak pernah tengok, lepas dia keluar rumah dah, tuan rumah tu nak jual, jadi kita Cahaya Nur Alif tu kita tak kenal pun. Maka itu kita ambil jalan mudah, tak payah duk buat apa-apa. Sekadar basuh sudah macam biasa. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi kalau kita tahu, kita duduk sebelah rumah dia, masa dia sewakan pada Cahaya Nur Alif, kita duduk tengok dia ni bela anjing, bawa masuk rumah, keluar rumah, masuk rumah, keluar rumah. Maka dikhawatiri dia akan berak, dia kencing ayak liuk dia, kena di kawasan-kawasan dalam rumah tu. Bila dia keluar daripada rumah tu, tuan rumah nak jual. Oleh kerana kita sebelah, jiran sebelah, dia nak jual, kita nak beli sebab anak kita nak duduk sebelah rumah kita. Dan kita yakin anjing keluar masuk rumah dia. Maka yang tu kita kena samak lah seluruh kawasan rumah kita dalam dan luar supaya tidak ada najis mughallazah tersebut. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, cara samak dia macam biasa, menggunakan air tanah dan juga air biasa. Mana kita gunakan tanah? Sebab rumah kita baru beli, kita semua kapek-kapek bukan ada. Curah tanah, curah tanah masuk semua bilik, semua ruang tamu masuk. Nah, kemudian kita dah cuci semua, kita gunakan bilas dengan air pula. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Macam tu. Kita nak guna sabun pula pun tak masalah. Sebab rumah tu kita dah buang semua kapek-kapek dia. Yang ada simen dan tail saja, kita boleh guna tanah. Kalau kita guna tanah takut kotor, kita boleh pakai sabun. Mengikut mazhab Hambali. Nah, tarahat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Selesai. Last. Kalau kita masuk memancing duit penyertaan 100, hadiah pihak penganjur bagi 1000. Lepas tu dapat kat kita. Macam mana duit yang kita dapat itu, minta penjelasan. Baik, memancing masuk bayaran 100. Nah, dia punya duit hadiah 1000. Baik, dia kaedah dia mudah, tuan-tuan. Saya bilang muslimat yang dirahmati sekalian. Duit pendaftaran yang kita masuk tadi itu, kalau dia gunakan duit itu untuk hadiah, hukum dia judi ya. Kalau dia guna duit yang kita daftar tadi 100 ringgit jadi sebagai nak bagi hadiah kepada pemenang. Pemenang bukan semua, ada 2-3 orang ya. Nah, mungkin 10 pemenang.
1, 2, 3 tu memang tinggi. 4 sampai 10 tu sagu hati, contoh. Dia semua tu ambil daripada duit pendaftaran peserta tadi seluruhnya, maka hukumnya adalah judi. Tapi pendaftaran, kalau kita daftar dengan dia tak ambil duit tu untuk guna untuk hadiah. Duit tu sebagai untuk persiapan prasarana je. Nak siapkan kelengkapan untuk memancing nanti. Mungkin nak siapkan pancing dan sebagainya lah. Tapi duit kemenangan sponsor daripada orang lain. Tak ada kaitan dengan pendaftaran tadi. Sponsor daripada pihak luar, orang ketiga. Maka yang tu tidak judi. Ada faham je? Ni yang sapu mata itu ni coronavirus. Nah, lepas salam mata pula duk sapu. Korek hidung pula. Bahaya je yang buat itu. Nah, takut haji kena nanti siapa nak azan subuh. Baik tuan-tuan, tapi dah muslimatnya gitu, kaedah gitu. Duit apa-apa pun. Kita buat bola, tak apa bola league, kita buat league 7 sebelah. Okey, pendaftaran setiap pasukan akan daftar sebanyak RM300. Daripada duit 300 kita akan buat hadiah untuk pasukan yang menang 1, 2 dan 3. Tak boleh, judi nama dia. Tapi kalau kita daftar RM300, maka duit 300 tadi untuk persiapan. Nak buat apa dia persiapan, nak siapkan tiang kuah bagi comel, nak siapkan padang bagi comel, nak beli bola, itu semua persiapan untuk pemain bola sepak tadi. Tapi hadiah daripada sponsor luar, itu tak apa. Dia kaedah yang sama, kiaslah kot mana, pilih kot mana, apa pun itu kaedah dia. Aja faham je? Clear? Okey, selesai tuan-tuan. Kemudian muslimat yang dirahmati sekalian, mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.